Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Korang dengar ke suara? Dengar. Okay. So malam ni kita belajar bab 6 Form 4 Biology, Cell Division. Tapi malam ni Auni try explain 6.1 dengan 6.2 je, tapi sampai mitosis je. Okay? Kita tengok mana sempat je. InsyaAllah. Korang nampak kan? Nampak. Okay, baik dah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita santai-santai je sebab aku pun tahu bab 6 ni macam ramai yang macam confused, blur-blur. So aku pun sama, jadi kita sama-sama cuba belajar tajuk ni malam ni. So first sekali kita tajuk ni lah cell division. So macam yang korang baca kat atas tu kan dia dah cakap kan, seperti yang kita semua tahu, semua sel kat dalam badan kita dia akan grow, dia akan divide dan dia akan mati kan. Dan dead cell dia akan replace dengan new cell. So korang baca tu and dia cakap kat sini, dia beritahu kan, cell division involve two stages which is karyokinesis dengan cytokinesis. Jadi korang boleh tengok kat sini karyokinesis dia cakap division of the nucleus dengan cytoplasm. Cytokinesis ialah division of cytoplasm. So kita semua tahu organism cell dia terbagi kepada dua. So first kali somatic cell, yang kedua ialah gamete ataupun reproductive cell. Jadi malam ni insyaAllah aku cuba sentuh somatic cell je sebab kita nak belajar mitosis. So dekat sini bagi tahu somatic cell ni body cell apart from gamete. Maksudnya dia semua body cell kita selain daripada reproductive cell, tak kisahlah sel kulit ke, sel rambut ke, sel tulang ke, asalkan bukan reproductive cell kita lah. And somatic cell ni dia melalui mitosis. So apa beza mitosis dengan meiosis? InsyaAllah nanti kita akan sentuh juga. So seperti yang kita tahu, somatic cell dia contains diploid number of chromosome. So basically chromosome ni macam yang korang nak faham. So chromosome ni dia sebenarnya dia macam ni tau. Kita tahu mitosis ialah salah satu cara untuk sel divide. Dia ada dua kan, mitosis dengan meiosis. So first kali untuk sel tu divide, bila dia dah divide, of course lah daughter cell tu, sel yang telah divide tu, dia mestilah kena samakan dengan yang mak ayah dia, parent cell tu. Jadi nak cakap kat sini, dalam sel kita ada nukleus, dalam nukleus kita ada DNA. Seperti yang kita tahu, DNA ni dia rantai yang sangat panjang dan dia memang banyak lah dekat dalam nukleus kita. So apa yang kromosom ni, dia sebenarnya kromosom ni ialah DNA dengan protein. Dia supaya senang untuk sel bahagikan DNA tu, faham tak? Maksudnya DNA tu dia akan condense dan dia akan condense dan dia akan gabung dengan certain protein dekat dalam nukleus tu untuk bentuk kromosom. Jadi kromosom tu sebenarnya hanyalah DNA saja. Jadi benda ni memudahkan untuk DNA dibahagikan sebab mestilah kita nak genetic information yang sama. So korang faham tak setakat ni? Yang tu. Okay, so dekat sini dia cakap somatic cell, it contains a diploid number of chromosome. That is, each cell contains 2 set of chromosome. Maksudnya dekat dalam badan kita ada 46 kromosom. Setiap sel kita akan ada 46 kromosom untuk somatic cell, iaitu sel yang selain daripada reproductive cell tu. Jadi macam mana nak terangkan? Okay. Macam mana lukis lah. Okay, so Syah, kalau korang tengok kat bawah ni kan, kita sekarang dekat somatic cell tau, dia bagi tahu sini somatic cell diploid kan. So diploid, kita tahu D pun maksudnya 2. So diploid ada 2 copies of each chromosome. Maksudnya dekat sini, setiap
maksudnya dekat sini, setiap satu kromosom, okay, yang korang tengok gambar ni, yang ni kan. So korang tengok kat sini, dia cakap yang diploid 2N tu, 2 copies of each chromosome. Maksudnya setiap satu kromosom tu dia akan ada dia punya copy, identical punya. Jadi macam mana benda ni boleh jadi, nanti kita terangkan juga. So korang faham tak setakat ni apa maksud kromosom tu? Dia basically DNA yang dah dikondense, yang dah campur dengan protein supaya senang untuk sel bawa DNA tu dan dividekan DNA tu. Sebab mestilah sel yang kita nak divide tu, dia punya produk tu mestilah sama dengan parent cell, genetic information semua. Sebab tujuan dia itulah untuk division. Next, okay, so kita akan cuba masuk cell cycle dengan mitosis. Okay, so dekat cell cycle, dia bagi tahu cell cycle ni maksudnya kehidupan satu sel tu lah, sepanjang di mana dia hidup sampai mati tu. Okay, korang kena ingat cell cycle dia ada dua fasa. Dia ada dua fasa. Yang first dia ada interface and second dia ada M phase. So interface ni, macam korang tengok kat sini interface, kalau korang tengok dekat pie chart ni, interface made up of 90% daripada cell cycle, while M phase hanya 10% je. So kalau korang tengok kat sini interface is dekat interface kita akan melalui G1 phase, S phase dengan G2 phase. Manakala mitosis dan cytokinesis akan berlaku dekat M phase. Okay, untuk kita akan cuba try interface dulu. So pertama sekali G1 phase di mana sel tu akan membesar. So waktu ni lah mitokondria, endoplasmic reticulum akan mula produce lah, maksudnya organel dekat dalam sel tu akan mula produce. Protein yang akan guna dalam cell cycle pun akan diproduce juga waktu G phase ni. So waktu stage ni, nukleus nampak besar and kromosom dalam bentuk kromatin. Kromatin ni maksud dia long thread, maksudnya dia panjang. Maksudnya dia macam bergabung lah, kromosom tu bergabung jadi satu benda yang sangat panjang. Itulah kromatin, kita panggil in form of kromatin. Itu untuk G1 phase, kiranya lebih kurang macam waktu mula-mula dia baru nak jadi sel lah kan. Waktu lepas dia dah jadi sel, baru nak mulakan tugas dia. So yang kedua ialah S phase. So waktu S phase ni DNA punya synthesis akan occur. DNA waktu ni akan replicate. Sebab, okay dia macam ni tau. Before mitosis berlaku, kromosom dia akan, macam mana cakap? Before kita akan masuk ke M phase iaitu mitosis dengan cytokinesis, before dia nak divide, dia mestilah kena replicate DNA dia dulu supaya sel yang lagi satu tu akan dapat DNA tu. Korang faham kan? Macam nak terangkan macam tu lah. So maksudnya macam kita akan, DNA tu dia akan replicate, dia akan replicate balik DNA supaya sel yang daughter cell tu, genetic information dia sama dengan parent cell tu. Itu benda first yang dia kena buat before dia nak divide. And bila, okay, so dekat sini, dia cakap kat sini, each chromosome multiplies into 2 identical chromosome known as sister chromatid. Okay, so like this is macam basic punya bentuk kromosom. Kita tahu bentuk kromosom macam ni. Ini kalau satu kromosom. Kita tahu kromosom dia memang akan, atas akan pendek, bawah akan panjang. Dia memang macam tu. And dekat tengah dia ni, kita panggil dia centromere. Antara yang pendek dengan yang panjang tu kita panggil dia centromere. So waktu dekat S phase, dia cakap each chromosome multiplies into 2 identical chromosome. So waktu S phase ni, waktu ni lah semua kromosom akan multiply. Korang nampak tak? Dia macam dia ada dua
set of chromosome kat sini. So okay, kalau korang tengok tengah dia still centromere. Tengah dia still centromere and waktu ni dia multiply. Dan dia sebenarnya sekarang ni dia ada dua tau. Dia ada dua kromosom kat tengah-tengah ni kan. Kalau korang tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan. And kromosom ni dia dipegang oleh centromere. Maksudnya dia bertemu dekat centromere tu. So sebab tu kebanyakannya kita tengok bentuk kromosom memang macam tu lah. Dia akan macam nampak macam ni. Yang korang biasa tengok bentuk kromosom tu akan jadi macam ni. So waktu ni this is still chromosome tapi kita panggil dia sister chromatids. Kita panggil dia sister chromatids waktu ni. Dia kromosom tapi dia sister chromatids in the form of sister chromatids. So sister chromatids ni basically dua kromosom lah yang dah direplicate satu macam tu. Jadi waktu ni both chromatids contain the same copy of DNA molecule. Macam yang aku cakap tadi, DNA tu dia dah replicate kan. Dia dah replicate. Lepas tu kromosom tu pula dia macam dia multiplies diri dia supaya ada dua macam tu. Tapi kita dah tak panggil kromosom, waktu tu kita panggil dia as sister chromatids. And dekat both chromatids waktu tu dah ada same copy of DNA lah. And macam dia cakap both chromatids are joined at the centromeres. So centromeres dia lah kat tengah-tengah ni. Centromeres dia kat tengah-tengah. Maksudnya dua chromatids ni sekarang ni ada dua chromatids tau. So dua chromatids ni dia dipegang oleh centromere kat tengah-tengah kromosom tu. Okay, next ialah G2 phase. Tadi kita dah tengok G1. G1 phase ni dia lebih macam bila sel tu baru nak mula buat kerja dia. So S phase ni dia replicate DNA dia, kromosom mula multiply untuk jadi sister chromatid. So dan semua tu. So sebab tu dekat dalam somatic cell dia cakap sel tu ada 46 kromosom. Dia sebab benda ni dia dah multiply. Setiap kromosom dalam somatic cell multiply jadi 2 macam tu. Itu untuk somatic cell. Okay, next dia cakap G2 phase. Dekat G2 phase ni, the cells will continue to grow and remain active motilely during the G2 phase. So waktu ni tak ada, dia just macam cakap yang sel ni akan membesar. So macam yang aku cakap tadi, interface 90% daripada cell cycle. Memang ini je yang diorang buat sepanjang diorang hidup. Kebanyakannya memang itulah diorang buat. Diorang akan replicate DNA, kromosom diorang akan multiply dua. So waktu G2 phase ni dia mula gather energy untuk enter the next stage of cell division. So korang ada apa-apa soalan tak untuk interface ni? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada Okay. So dekat interface macam tadi kita try recap balik. Somatic organism cell dia ada dua kan. First kali somatic cell which is cell selain daripada reproductive cell ataupun gamete. And second ialah gamete lah ataupun reproductive cell. So sekarang ni kita tengah belajar somatic cell sebab somatic cell undergo mitosis. Jadi dekat mitosis, before kita masuk ke mitosis, setiap somatic cell ni dia ada cell cycle je lah. So cell cycle ni macam yang dah cakap tadi, cell cycle ni ialah macam perjalanan kehidupan dia, kronologi kehidupan dia, which is ada dua phase, interphase dengan M phase. So interphase, dekat interphase ni ada G1 phase, S phase dengan G2 phase. So G1 phase ni tadi macam itulah sekali ulang, G1 phase semua sel ni waktu ni lah mitokondria baru nak diproduce semua tu. S phase lepas G1 phase, S phase kan. So S phase ni waktu DNA dia replicate, kromosom dia pun multiply into 2 kromosom, identical kromosom. And waktu ni kita panggil dua identical kromosom ni as sister chromatids. And sister chromatids kan ada dua kan. Dan dia bertemu di tengah-tengah macam yang dalam ni.
dia ada centromere. Centromere itulah yang memegang dua sister chromatids ni sama-sama. Dan dekat both sister chromatids ni dah ada DNA yang dah yang diorang dah replicate tadi. So dua-dua ada DNA yang sama, genetic information yang sama, dan itulah tadi dia sama-sama dekat centromere dia melekat macam dipegang oleh centromere lah kat tengah-tengah kromosom tu. Yang kedua ialah G2 phase di mana dia continue untuk grow and remain active metabolically during the G2 phase. Waktu ni sel akan gather energy untuk enter the next stage of M phase. Jadi kalau korang tengok kat sini M phase, walaupun dia memegang 10% je daripada cell cycle, M phase ni lah yang crucial sebab waktu ni kita akan berlakunya mitosis dengan cytokinesis. So korang ada apa-apa soalan tak untuk apa ni apa cell cycle? Okay, so next kita masuk mitosis. Okay, so mitosis dia macam dia agak, insyaAllah mitosis ni dia kita akan cuba buat. Okay, so first kali mitosis ni dia ada, kita tahu mitosis ada 4 fasa. Okay, maksudnya dekat dalam M phase tadi, stage last dekat dalam cell cycle tadi, kita ada M phase dengan cytokinesis. Dekat dalam M phase pula kita ada 4 lagi fasa. Yang pertama ialah prophase, yang kedua ialah metaphase, anaphase dengan telophase. So korang tengok kat sini definition mitosis. Mitosis is defined as the division of the nucleus of parent cell into 2 nuclei. Maksudnya before cell tu nak divide, nukleus dia dulu yang akan divide. Barulah cytoplasm dia akan divide sekali. So jadi macam mana nukleus tu divide? Okay, so first kali korang akan tengok kat sini. Kita akan cuba dalam fasa pertama iaitu prophase. So dekat prophase, dia cakap kat sini nucleus, chromatin started to shorten. Kan tadi cakap chromatin tu dia ialah kromosom yang panjang kan. So dekat sini dia beritahu dia akan mula shorten and thicken to form a chromosome structure yang macam ni. Macam ni. That can be seen through a light microscope. Maksudnya kalau korang tengok mikroskop, korang boleh nampak kromosom tu sebab dia dah thicken. So yang kedua ialah chromosome is seen to be made up of 2 identical threads called sister chromatids. Macam yang tadi dah terangkan, kromosom tu dia dah nampak macam ada macam-macam X tu kan. And kita panggil itu ialah sister chromatids. Dua sister chromatids. So dekat both sister chromatids are joined at the centromere. Dah cakap juga tadi, maksudnya centromere yang dekat tengah-tengah tu dia memegang 2 chromatids tu. And waktu ni nucleus membrane disintegrates. Nucleus membrane, kan dalam sel ada nukleus. Nukleus punya membrane tu dah mula berpecah and nucleolus disappear. Nucleolus tu ialah salah satu komponen dalam nukleus juga and dia pun hilang. Then centriole move to the opposite poles and spindle fibers start to form. Okay, so apa maksudnya dekat sini? Maksudnya dekat sini kan, maksudnya bila nukleus membrane tu dah mula musnah and nucleolus dah hilang, dia dah mula centriole. Centriole ni merupakan satu komponen juga dekat dalam sel, memang ada dekat dalam sel. Centriole ni apa tujuan centriole ni? Yang macam kalau korang tengok kat gambar ni kan, centriole ni dia akan produce spindle fiber. And spindle fiber ni dia akan mula produce spindle fiber. And waktu ni centriole ni spindle fiber tu dia melekat dekat kromosom ni sekali tau. Dekat centromere. Maksudnya kan centriole menghasilkan spindle fiber, and spindle fiber tu dia akan macam attach dekat centromere kromosom ni, sister chromatid ni, kromosom ni. So bila dia dah
melekat macam tu, apa nama dia, centriole tu dia akan mula bergerak, mula macam contohlah ni sel kita kan. So centriole tu dia akan mula bergerak ke hujung sini dan hujung sini. Maksudnya opposite pole lah. Tak kisahlah macam kalau kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, asalkan memang opposite lah, opposite pole. And macam yang aku cakap tadi, dia menghasilkan spindle fiber, iaitu satu benda yang sangat halus, di mana spindle fiber tu pun akan memegang kromosom tu, tapi dia pegang dekat centromere. Itu untuk prophase. So korang ada apa-apa soalan tak untuk prophase sebelum kita masuk ke metaphase? Show tadi Okay, so dekat metaphase, macam yang korang tengok sekarang ni, bila centriole dah ada dekat opposite pole, macam dalam buku teks ni, buku teks form 4 ni, dia cakap opposite pole lah yang korang tengok kat sini dan kat sini kan. Lepas tu korang boleh nampak spindle fiber yang halus-halus ni, dia memegang kromosom dekat centromere tu. Macam korang tengok. Sekejap korang, sorry. Okay, so macam yang korang tengok tadi, yang korang dah tengok tadi dekat dalam buku, dia cakap centriole tu dah pergi ke opposite pole kan. Dia dah mula pergi ke opposite pole. So bila dia pergi ke opposite pole, dia menyebabkan kromosom ni berada dekat equatorial plane. Maksudnya dia betul-betul dekat tengah-tengah sel. Okay, macam ni kan. Kalau korang tengok tadi, dia menghasilkan spindle fiber macam tu kan. And spindle fiber ni dia akan memegang centromere kromosom tu lah. Tak ada telukis kat juga. Okay, contoh. So waktu ni korang akan nampak kromosom ni dia akan dia line dekat tengah-tengah sel tu tau. Dia akan line dekat tengah-tengah sel. And line tengah tu kita panggil dia as equatorial plane. Ni nampak di sini. Dia dekat tengah-tengah ni kan. Tu equatorial plane sebab dia macam tertarik macam tu kan. Bila dia dah macam centriole tu pergi ke hujung sel, ke opposite pole dekat sel tu, dia macam menarik kromosom tu supaya kromosom tu akan berada kat tengah. Jadi kat sini dia bagi tahu centriole dekat opposite cell, spindle fiber maintain the chromosome. So spindle fiber ni dia maintain chromosome dekat equatorial plane. Nanti dia cakap chromosome become aligned in a single row. Macam korang tengok kat dalam ni dia sebaris macam tu. And waktu ni metaphase dia ends bila centromere begins to divide. Bila centromere dah begins to divide lah, kita kira metaphase berhenti. Jadi korang ada apa-apa soalan tak untuk metaphase? Ada yang kurang jelas ke, nak ulang balik ke? Oh ni ulang balik boleh tak? Untuk yang mana? Untuk metaphase? Metaphase ni, Okay. So metaphase ni macam yang tadi aku bahasakan diri aku dah terangkan. Okay, contohlah ni cells kan. So sekarang ni kita dah tahu dekat prophase, kita dah tahu tadi prophase ialah stage before metaphase kan. Phase sebelum metaphase. Kita dah tahu tadi dia cakap nucleus membrane dah musnah, nucleolus hilang, and waktu ni centriole bergerak ke opposite pole. Okay, dia macam bergerak ke opposite pole untuk
dia akan bergerak ke spindle. So centriole ni apa tujuan dia? Dia akan produce spindle fiber. Spindle fiber ni macam yang korang tengok kat sini. Spindle fiber ni yang halus ni je. Yang korang tengok line hijau yang halus ni. So dekat spindle fiber tu, so nak cakap kat sini, okay, spindle, bila dia orang produce spindle fiber, lagi satu, dia orang akan attach dengan centromere. Okay, tadi kan ni kan kromosom kan. Kromosom kita macam ni kan tadi. And kita tahu kat tengah-tengah ni centromere. Kita panggil dia as centromere kan. So, dia akan attach dekat centromere kromosom tu. And dia akan macam ni lah. And dia banyak lah, kiranya dia banyak lah. Dia macam ni untuk pegang lagi satu kromosom. Pegang lagi satu kromosom macam tu. And disebabkan centriole ni, centriole yang ni tau tadi, yang centriole yang ni tadi tu kan, yang bergerak ke hujung. Ya Allah. So centriole ni dia bergerak ke hujung. So bila dia bergerak ke hujung, spindle fiber ni dia macam tegang kan. Bila dia bergerak dia akan tegang. And bila dia tegang macam tu, kromosom tu dia akan align, dia akan berada kat tengah-tengah sel, betul-betul kat tengah-tengah sel. Betul-betul kat tengah-tengah sel. And kita panggil ni as equatorial plane. Macam mana ni boleh jadi? Sebab tadi centriole tu dah gerak. Bila dia gerak kan dia tegang macam tu. Spindle fiber tu macam tegang. So nanti kromosom tu akan align dekat tengah-tengah sel. Itu untuk metaphase. Faham tak? Faham. Thank you, Wali. Okay. So itu untuk, ya Allah kan. Okay, so tu untuk metaphase. Kalau itu untuk metaphase. Kalau stage yang seterusnya ialah anaphase. So anaphase, ya Allah kan. Stage yang seterusnya ialah anaphase. So anaphase ni, apa yang berlaku dekat anaphase ni. Okay, anaphase ni aja cuba buka bagi korang nampak. Okay, so kita akan masuk stage yang seterusnya lepas metaphase iaitu anaphase. So anaphase ni, kalau tengok kat sini dia bagi tahu centromere divides. Maksudnya centromere yang memegang centromere ni, korang tengok kan, yang ni dengan yang ni, dia dah mula divide, dia dah pecah jadi dua. So macam mana ni boleh jadi? Dia jadi disebabkan spindle fiber memendek. Spindle fiber tu mula pendek dan contract. Bila dia dah makin pendek, dia macam, kan centriole tu yang produce spindle fiber kan? Kan dua kat ujung macam tu. So bila dia dah memendek, dia akan menarik kromosom tu supaya jadi macam ni lah, dia akan pecah jadi sister chromatids macam ni. Macam ni. Nampak kan? Maksudnya daripada macam ni, dia berpecah jadi macam ni lah. Dia dah berpecah dan dia tertarik ke arah centriole tu lah, ke arah centriole yang memegang dia orang tu. Dia akan tertarik. So waktu ni spindle fiber, centromere akan divide, centromere tu dia akan pecah. So bila pecah, dia akan menarik macam tu kan. And dia cakap kat sini, and the sister chromatids are attracted to the opposite pole cells. So anaphase ni macam senang dia juga sebab kita dah tadi yang faham. Dia spindle fiber tu shorten. Bila dia shorten, dia tarik kromosom tu
And bila dia tarik kromosom tu, bila dia tarik kromosom tu, centromere tu divide. Sebab kita pun tahu spindle fiber tu attach dekat centromere kan. So centromere tu akan berpecah jadi dua. And disebabkan itulah dia jadi macam ni satu, macam ni dua. Dia akan ada dua. Sebab tadi kita tahu, kita dah tengok awal-awal tadi, kromosom dekat somatic cell terdiri daripada dua sister chromatids. Itu untuk anaphase. So dia cakap kat sini anaphase ends when chromatid arrives at the pole of the cell. Maksudnya bila kita contoh ambil yang ni kan. Bila ni dah sampai dekat sini, kita bila ni dan semuanya lah sampai kat sini dan belah kiri ni semua sampai kat centriole belah kiri, kita kira sebagai macam anaphase dah tamat. So korang faham tak untuk yang anaphase tu? Ada apa-apa nak ulang balik ke? Yeah. Okay, next. Last kali punya phase dekat dalam mitosis ialah telophase. So ingat balik, mitosis tadi ada 4 phase: prophase, metaphase, anaphase dengan telophase. So prophase tadi di mana nukleus dah hilang, nukleus dah disappear, nukleus membrane dah disappear, nukleus dah hilang. Lepas tu waktu ni centriole mula bergerak ke hujung sel. Centriole masing-masing nak bergerak ke hujung sel. Itu prophase. So kalau kat metaphase tadi, sebab kita tahu centriole menghasilkan spindle fiber. Jadi dia macam spindle fiber tu akan attach dekat centromere. And dia akan tarik centriole tu kan dekat hujung kan. So dia akan tarik and nanti korang akan tengok kromosom tu semua align dekat tengah equatorial plane cell. Dan korang boleh nampak dekat tengah tu lah. So metaphase ends bila centromere begins to divide. Jadi centromere dia bila dah divide, kita akan masuk dekat anaphase. So dekat anaphase ni tadi macam yang dah cakap, spindle fiber yang diproduce oleh centriole tadi, dia akan memendek. Bila dia memendek, dia automatik akan menarik kromosom tu. Tapi disebabkan spindle fiber tu attach dekat centromere tu yang akan divide. And kita dah tahu tadi kromosom terdiri daripada dua sister chromatids. And jadi sebelah satu chromatids pergi sini, sebelah lagi pergi arah opposite yang lagi satu. Itu untuk anaphase. Dan dia cakap anaphase berhenti bila setiap chromatids tu dah sampai ke mana, ke diorang punya opposite pole tu lah, ke mana yang centriole diorang tu tadi. So dekat sini orang akan tengok dekat telophase. Ini fasa terakhir dekat mitosis. So dekat telophase, dia cakap chromatids memang kat opposite pole kan. And waktu ni, bila dah dekat opposite pole, sister chromatids ni kita call dia as daughter chromosome. Bila dia dah sampai kat ujung, kita akan panggil dia as daughter chromosome. So, dekat setiap pole dia akan contain one set of complete dengan identical chromosome. One set of complete dengan identical chromosome, sebab kita pun tahu kromosom tu dia macam X tadi tu kan. Satu yang memang original, satu lagi yang identical yang waktu awal-awal tadi terangkan. So, chromosome are shaped again as fine chromatin threads. Macam yang aku cakap tadi, dia chromatin threads ialah kromosom yang panjang, yang dah bergabung jadi panjang macam tu. So, dekat telophase, kromosom daughter kromosom tu akan jadi as chromatin threads. Baik sekali. Akan gabung untuk akan jadi chromatin threads balik lah, sebab dia dah dekat ujung kan. And waktu ni nukleus akan form balik
nucleolide, nucleolide are formed again. Kalau tengok kat situ dia cakap nukleus akan form. Sebab kita ada kat ujung kan, dia akan form. Kalau kau tengok kat gambar ni. Waktu ni spindle fiber akan disappear and nucleus membrane yang baru pula akan form. And the telophase stage is followed by cytokinesis. Jadi kat sini dia cakap bila daughter kromosom tu dah sampai kat hujung, bila dia sampai kat hujung, dia dah gabung balik untuk jadi chromatin punya threads. So macam mana dia mula kan, dia mula dengan chromatin threads tadi kan, chromatin tu in the form of chromatin. So bila dah dekat telophase ni, dia akan kembali balik in the form of chromatin. And waktu ni spindle fiber yang diproduce oleh centriole akan disappear dan nucleus membrane akan terbentuk. Nucleus membrane akan terbentuk and telophase pun habis. Telophase punya stage habis dan di-followed oleh cytokinesis. So cytokinesis ni seperti yang kita semua tahu ialah pembahagian cytoplasm. Cytoplasm punya division. So apa cytoplasm? Ingat balik, inilah cytoplasm yang ni yang korang tengok ni kan. So bila nukleus dah, bila dia orang dah divide nukleus, bila dah berbentuk jadi dua nukleus, cytoplasm pula akan ikut divide. Jadi kita akan dapat dua daughter cell. So end product dia akan jadi dua daughter cell lah, memang dah satu pecah, satu lagi pecah macam tu. And setiap ni memang akan ada nukleus masing-masing and dekat dalam nukleus tu dia orang membawa DNA yang sama as parent cell diorang tadi. So korang ada apa-apa soalan tak untuk telophase? Okay, tak ada. Jadi overall untuk mitosis, ada apa-apa soalan tak? Takut macam korang confused ke? Tak apa, malam ni kita bincang-bincang je sebab itulah. Bab ni memang pening pun. Kita ada Okay, so ingat balik dari awal macam biasa. Kita tahu tadi organism cell ada somatic cell, ada gamet. So somatic cell ialah sel selain daripada reproductive cell, which is, and dekat dalam somatic cell ada diploid number of chromosome. Maksudnya setiap sel, setiap somatic cell ada 46 kromosom. Macam korang tengok sini, 2 sets of chromosome or 2N. Macam mana boleh jadi 2 set of chromosome? Tadi aku dah terangkan yang asalnya kromosom kita kan macam ni je. Asalnya kromosom kita macam ni je. Tapi dekat dalam cell cycle, mereka akan mula, kromosom tu akan multiply kan. So dia akan jadi macam ni. Sebab tu dekat somatic cell, kita panggil each cell ada 2 set of chromosome. Each cell akan ada 2 set of chromosome. In human, dekat dalam manusia, somatic cells ada 46 kromosom. So dekat sini dia bagi tahu tadi. So kita masuk cell cycle. Cell cycle tadi, ingat balik ada 2 phase, 2 fasa. Yang pertama ialah interphase, yang kedua ialah M-phase. So macam yang dah cakap tadi, interphase ni basically cell banyak buat benda waktu interphase before dia orang divide. So interphase ni ada, kita tahu tadi ada 3 fasa. First G1, S phase dengan G2. So G1 phase ni di mana sel membesar, organel mula terbentuk, nukleus, tu semua tu lah. And waktu ni memang kromosom dalam bentuk chromatin. So apa itu chromatin? Aku ulang balik, chromatin tu ialah kromosom yang dah gabung jadi macam rantaian panjang. Itu untuk G1 phase. So S phase, waktu S phase ni DNA synthesis akan occurs. So DNA dekat dalam nukleus akan mula replicate dan kromosom akan mula multiply macam yang dah cakap kat tadi. And kita panggil dua, macam yang X tu kan, kita panggil tu as dua chromatic sister. Sister chromatic. Dua sister chromatids. Dan both chromatids, dekat satu kromosom tu ada 2 chromatids kan. So both chromatids contain the same copy of DNA molecule. And dia
di-join, and dia di-join oleh oleh kat tengah-tengah dia tu lah tadi kan. Yang tengah-tengah dia iaitu centromere. Maksudnya centromere ni memegang dua sister chromatids tu. Overall ni satu ni kita still panggil kromosom. Okay, next ialah G2 phase. G2 phase di mana cell continue grow, dia made active, dia gather energy untuk enter next stage iaitu M phase di mana cell division akan occurs. So dekat M phase tadi, M phase pula kita tahu ada dua proses yang berlaku. Yang pertama ialah mitosis, yang kedua ialah cytokinesis. Jadi mitosis macam yang kalau tengok definisi pun korang dah faham, dia cakap division of the nucleus of parent cell into two nuclei. And dekat sini dia cakap each nucleus akan contain the same number of chromosome and genetic content nucleus of parent cell. Maksudnya dia still 46. Okay, macam 46, dia still 46 kromosom. So dekat dalam mitosis tadi, kalau korang nak senang ingat, korang buatlah macam korang buat abbreviation ke untuk ingat fasa-fasa. Kalau macam aku ingat PMAT, prophase, metaphase, anaphase dengan telophase. Ada 4 fasa, ada 4 stage dekat dalam mitosis. Kita ulang balik prophase, nuclear membrane akan musnah, nukleus dia silang, waktu ni centriole mula bergerak ke hujung sel. Manakala dekat metaphase, sebab kita tahu tadi dia cakap spindle fiber ni produce oleh centriole kan. So centriole ni dia akan, spindle fiber ni daripada centriole tu dia akan attach dekat centromere of chromosome, and bila dia macam pergi ke hujung, dia kat tengah-tengah tu lah kan, dia akan line kat tengah-tengah tu, and metaphase ends bila centromere begins to divide. So dekat anaphase ni lah waktu centromere divides. Dia divide sebab spindle fiber memendek. Bila dia memendek, dia menarik kromosom tadi pecah, sister chromatids berpecah. Kan dia ada dua kan, so macam satu sister chromatids pergi sebelah sana, lagi satu pergi sebelah sana, and dia berpecah sebab spindle fiber ni memendek lah kan. And anaphase dia akan berhenti bila sister chromatids ni dah sampai kat hujung sel. So telophase pula macam kita tahu tadi, dia cakap kat sini, bila chromatids tu dah sampai kat hujung-hujung, kita dah tak panggil chromatids lah, kita tak panggil sister chromatids, kita panggil dia as daughter chromosome. And this daughter chromosome, dia still 46. So each pole akan, dia cakap tadi, kromosom ni akan berbentuk balik jadi chromatin. Macam mana dia mula, macam tu di akhir, dia akan gabung balik jadi chromatin, iaitu satu rantaian kromosom yang panjang. And waktu ni spindle fiber disappear, nucleus membrane akan mula terbentuk, dan bila dah terbentuk dia akan ada dua dalam satu cytoplasm yang sama, dua nukleus dalam satu cytoplasm yang sama. And bila nukleus dah jadi dua macam tu, cytoplasm pula akan melalui cytokinesis, di mana cytoplasm akan bahagikan diri dia sendiri. Jadi kita akan dapat dua identical cell, two daughter cell. Jadi insyaAllah situ je dulu untuk mitosis dengan overall 6.1 dengan 6.2. So 6.2 yang difference between mitosis dengan cytokinesis animal cell and plant cell ni hold dulu. So korang ada apa-apa soalan tak? Yang ni mitosis yang berlaku dekat dalam badan animal, manusia. Korang ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa macam nak ulang balik ke? Tak ada. Tak ada? Okay. So faham je kan? Faham je? So like kita cuba sama-sama fahamkan. So okay. Jadi kalau korang tengok dekat sini yang dia cakap difference between mitosis dengan cytokinesis kat animal cell dengan plant cell. Okay, first kali kita kena tahu plant cell tak ada centriole. Dia tak ada centriole tapi dia ada spindle fiber. Cytokinesis dia ada still ada spindle fiber. Jadi dia masih boleh
undergo mitosis. Jadi cytokinesis ni different. Dekat sini cakap division of cytoplasm happens immediately after nucleation. Cytokinesis, division of cytoplasm, dia akan happens immediately after nucleus is formed. Biasanya dekat hujung telophase tadi kan. Also cytokinesis occurs in animal cells bila plasma membrane constricts in the middle of the cell between the two nuclei. So membrane, macam korang tengok yang ni gambar-gambar ni kan. Korang tengok yang figure 6.4 ni. Dia cakap ni yang dekat dalam animal cell. Dia cakap plasma membrane yang benda kuning ni, yang korang tengok nukleus tu kan, warna purple tu kan, yang benda kuning ni, dia akan constrict dekat tengah-tengah. Dia akan constrict lah. Macam dia cakap constrict. Dia akan constrict until it split. Dia akan constrict, maksudnya macam menekan, tak tahu lah macam ni cakap, constrict sampai dia cytoplasm tu pecah. Jadi bila dah pecah, kita akan dapat tu daughter cell. Okay, ni untuk animal cell. Macam kalau tengok kat sini dia cakap sebab plasma membrane tu dia constrict kat tengah kan. Dia mula ada cleavage tu. Jadi dia macam tu, jadi dia pecah lah. Jadi dua daughter cell. Untuk dekat plant cell, dia begins when the form vesicle combine to form cell plates at the center of the cell. So macam mana kalau korang tengok kat sini, kalau korang tengok dekat plant, korang tengok kat figure 6.5 ni, dia dah, waktu ni nukleus dia dah di-divide, nukleus dia dah ada dua. And macam mana cytokinesis dia berlaku? Cytokinesis begins when the form ni kan. Dia cakap cell form basically combine to form, dia akan form cell plate at the center of the cell between dua nukleus tu. Cell plate tu yang kalau korang tengok gambar ni, gambar 6.5 ni, korang tengok yang kat tengah-tengah ni tadi kan. Dia akan form cell plates di mana cell plates tu akan surrounded by new plasma membrane and a new cell wall substance is formed among the spaces of the cell plate. Maksudnya dekat sini dia akan cell plate tu akan ada dekat tengah nukleus, dua-dua nukleus dekat dekat plant cell. Manakala dan di mana cell plate ni akan surrounded by new plasma membrane dengan new cell wall. Macam kalau korang tengok kat figure 6.5 gambar ketiga ni, dia membentuk satu cell wall baru dekat tengah-tengah antara dua nukleus tu tadi. Jadi so dia cakap cell plate expand outwards until they combine with the plasma membrane. At the end of the cytokinesis, cellulose fiber are produced by the cell to strengthen the new cell wall. Two daughter cells are formed. Each cell has a deltoid condition. Sebab dia sama je, ini berlaku juga kat dalam somatic cell. Yang cytokinesis in plant cell ni aku tak sempat nak betul-betul fahamkan lagi. So nanti aku cuba try tengok balik. Nanti kalau ada waktu ke apa, aku try forward kat dalam group batch ke apa ke. Sebab aku pun tak berapa nak tengok lagi yang untuk cytokinesis in plant cell ni. So next ialah kepentingan mitosis. So kita, ya Allah, kita tahu kepentingan mitosis. Mitosis ialah divide cell. So bila divide cell, kita produce sel baru. Jadi kat sini cakap for yang pertama sekali, embryo development, organism growth. Kita nak membesar, bila kita nak membesar, semua sel mestilah kena divide kan, untuk kita ada sel baru. Sel baru untuk kita membesar, divide. Jadi itulah function mitosis. Lepas tu, bila body injured, macam contoh kita luka, lepas tu nanti skin cell kita akan undergo mitosis untuk replace balik skin cell yang dah damage tu. Jadi kita boleh sihat balik lah kalau ada luka ke apa kan. So next ialah macam yang kalau cicak pun kita tahu, cicak kan biasanya ekor diorang akan putuskan ekor diorang kan kalau
terancam ke apa. So macam tu lah juga dia cakap melalui mitosis tu juga sel kat ekor dia akan undergo mitosis, cell division untuk produce balik ekor dia yang dah putus tu. And next ialah macam mitosis aids organisms such as Hydra to produce new individual to the formation of new bulbs. Okay, macam kita tahu Hydra tu kan dia, Hydra yang korang tengok gambar microorganism ni, dia macam mana dia, apa panggil tu, macam mana dia buat lagi satu diri dia tu, dia ada macam yang korang tengok ni yang kecil-kecil ni. Ni pun dia menggunakan mitosis. Kita semua tahu kanser berlaku disebabkan cell division, apa panggil tu, dia divide uncontrollably. Maksudnya dia tak terkawal kan. Bila satu kanser tu berlaku, bila sel kita divide, bahagi secara tak terkawal. And ni pun ada kaitan dengan mitosis juga. Bila orang panggil dia macam uncontrollable mitosis, something like that juga. Kalau mitosis kita tak terkawal, dia sama je lah. Bila cell division, sel tak terkawal ni semua sebab mitosis kita juga. Dia tak terkawal-kawal jadi kita ada kanser. Okey, tu je untuk hari ni. Untuk hari ni yang ni. 6 untuk meiosis, aku tak hold, aku hold dulu sebab aku pun tak tengok betul-betul lagi. So, aku tahu bab ni macam ramai yang macam blank. Aku pun blur juga. So macam bila ajar balik, bolehlah dapat grab sikit balik kan. So korang ada apa-apa soalan tak untuk tanya? Untuk 6.1 dan 6.2. 6.1 tadi cell division, somatic cell semua tu. Dan 6.2 lah overall cell cycle dengan mitosis. Korang ada apa-apa soalan ke? Tak ada 3 minit je lagi tinggal. Tak ada? Tak ada? Okay. Itu je malam ni. Thank you. Thank you sebab sebab dengar. Walaupun tadi macam-macam lah halangan berlaku. Sorry. InsyaAllah kalau ada apa-apa korang nak tanya, PM tepi ke, aku cubalah, kita sama-sama cuba. Sebab tajuk ni memang pening juga, pening lah sikit kan. Jadi sama-sama kita try ingat balik apa yang kita dah belajar tahun lepas. Which is inilah cell division semua ni. Okay, tu je. Thank you sebab dengar. Thank you sebab datang. InsyaAllah aku doakan sama-sama kita tahun ni sama-sama kita dapat lah SPM. Biologi kita score. Untuk biologi ni memang banyak betul yang nak kena ingat. Lagi-lagi bio form 4 pun belakang-belakang kita tak habis belajar lagi. Tu je. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh PM tepi je. Aku doakan semua sama-sama dapat insyaAllah SPM sama-sama satu batch akan suku 11 A+. Itu je, thank you korang sebab datang.